Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat bagi semua warga pengajaran di UKM ini, pensyarah-pensyarah guru bahasa tenaga akademik, serta juga warga UKM dari pelbagai bidang. So terima kasih banyak kerana hadir siri webinar pengajaran ke-7 ini. Kita bertuah petang ini ada penceramah yang ingin berkongsi pengalaman beliau dengan satu tajuk yang agak unik, penggunaan Wacom tablet dalam pengajaran, dan beliau adalah Dr. Fatimah Abdul Razak dari Jabatan Sains Matematik, Fakulti Sains dan Teknologi. Saya beri sedikit bio Dr. Fatimah, very impressive. She received her BSc and MSc from International Islamic University before pursuing part 3 of her mathematical tripods at the University of Cambridge. Her PhD was with the Complexity and Networks Group, a Department of Mathematics, Imperial College London. She's a former debater and a lifelong learner of language. And she believes that mathematics is the most beautiful language of them all. I beg to differ, for my own reasons, for obvious reasons. She hopes to infect others with a belief and love for mathematics. Her current research and multidisciplinary collaborations involve using various mathematical approaches to tell stories from data, especially using network science, complex systems, probabilistic statistical mechanics, graph theory, dynamical system, and topological data analysis. That's a mouthful. That in itself is a mouthful. But I'm very interested in today's topic. Saya sangat berminat dengan topik yang Dr. Fatimah akan kongsi dengan kita. Ada 3 tujuan utama petang ini. Apa itu Wacom tablet? Bagaimana Wacom tablet boleh digunakan untuk synchronize teaching, dan bagaimana Wacom tablet boleh digunakan untuk marking. So these are the 3 main areas that we will share. Dr. Fatimah akan berkongsi dengan kita dalam sejam ini. So tanpa melengahkan masa, let's have Dr. Fatimah share her experience. Thank you so much, Dr. Fatimah. Okay, terima kasih pengajaran, terima kasih Dr. Rai, very enthusiastic all the time. Bagus. Jadi saya nak buat disclaimer lah bahawa saya memang ingin berkongsi saja dan saya bukan pakar lah. Saya pun baru saja menggunakan tablet ni semenjak saya terpaksa mengajar secara online. Jadi saya tunjuklah tablet ni. Inilah tablet dia, kan. So dia bukan tablet yang ada apa-apa gambar-gambar kat sini, ni papan je. Apa yang kita akan gunakan adalah pen ni untuk tulis di atas papan ni supaya kita boleh tulis ke atas alat kita, iaitu desktop atau laptop yang kalau saya gunakan sekarang adalah desktop yang non-touch laptop atau desktop. Sepatutnya dia tidak ada touch input apa-apa pun, tapi selepas saya sambungkan tablet Wacom ni, ini USB saja. Yang belah sini adalah yang macam dekat phone lama-lama tu, yang satu belah sini wire dekat USB. So inilah tabletnya, dan dia bukan macam tablet yang biasa kita ada. Dia hanya function dia hanya pen saja. Ini tablet Wacom yang paling simple lah saya rasa. Okey, jadi ini alatnya yang saya akan tunjukkan. Saya akan cuba kongsikan presentation, screen lah, share screen. Okay. Okay. So, okay. Macam mana kita nak gunakan Wacom tablet dalam pengajaran? Dan juga bukan saja pengajaran lah, saya rasa banyak penyelidikan, kolaborasi, nak buat kertas soalan pun Wacom tablet ni sangat berguna lah. Okay, so kerangka perkongsian selain daripada 3 tujuan utama yang Dr. Rai cakapkan tadi, saya bahagikan pembentangan kepada 4 bahagian. So pertama saya akan ceritakan sedikit apakah Wacom ni dan apakah Wacom tabletnya. Okay, so pengenalan, kemudian saya akan pergi kepada benda pertama yang saya gunakan Wacom tablet ni, nak gunakan PowerPoint dan Office.
Kemudian yang kedua yang sangat berguna, yang lebih berguna saya rasa dari apa yang saya jangkakan adalah PDF dan Microsoft Edge ni dan whiteboard ni. Whiteboard ni kita boleh gunakan sebagai cara untuk berkomunikasi dalam talian dengan para pelajar dan suruh mereka tulis di whiteboard, di samping kita pun tulis dan kita betulkan jawapan mereka dan sebagainya lah. Jadi ada 3 bahagian utama dan ada macam-macam, dan sebenarnya setiap satu point ni yang kedua, ketiga, keempat ni boleh adakan satu sesi yang panjang. Jadi saya hanya akan berbincangkan sedikit sajalah secara ringkas. Kalau ada apa-apa sebarang soalan boleh interrupt, saya tak kisah, tak perlu tunggu di hujung dan boleh terus bertanya. Okey, so perkenalan kepada Wacom tablet dulu. Yang saya dah tunjuk tadi, inilah Wacom tablet yang merah ni, sebenarnya belakang dia je macam ni. Okey, so yang ni nama dia One by Wacom. Okay, so Digital Creativity Made Easy ni maksudnya tablet ni sebenarnya dia untuk sketch, draw and edit photos. Sekarang ni saya menulis menggunakan pen ni so macam mana nak tulis guna pen? Kalau dah pasang Wacom tablet ni, dia terus akan automatic. Kalau kita dah buat PowerPoint presentation, dia akan automatic pergi kepada pen setting. Kita dah tak perlu pilih dah setting pen dan sebagainya. Okay. Okay, so One by Wacom ni dia sketch, draw, edit photos sebab asalnya ini adalah company yang digunakan oleh orang yang ingin melukis secara digital. Tetapi kita dah, saya adalah juga guna untuk melukis, tapi kebanyakannya adalah untuk mengajar dan berkomunikasi saya gunakannya. Tapi mereka punya teknologi dah canggih lah kerana mereka gunakan untuk melukis dan lebih cantik lagi. Okay. Okay, so dia dapat tablet yang macam saya dah tunjuk tadi. Basic control ni maksudnya dia mudah lah dan dia ergonomi. Kita boleh set sama ada right atau left hand use dekat Microsoft punya setting. Kalau dekat Apple saya tak berapa pasti. Connection dia pun USB biasa saja. Boleh pakai connection yang lain-lain mana pun, tak perlu pakai connection yang dia beli, saya dah pernah cuba. Dan dia boleh Windows ataupun Mac, boleh compatible. Dan dia boleh guna untuk desktop, untuk laptop, katanya untuk tablet pun boleh, tapi saya tak pernah cuba untuk tablet sebab tablet tak ada connection, tablet saya tak ada connection USB kan, jadi saya tak boleh nak sambungkan ke situ lah. Okay, so itu alat-alatnya. Dan saya beli saya beli ni dekat Shopee je. Sebab saya mencari alat untuk mengajar, kawan saya recommend, jadi saya terus cari. So nama dia adalah Wacom One CTL 472. Kalau nak cari boleh tengoklah kedai Shopee ni, tapi saya tidak bekerja dengan kedai ni, tak dapat sebarang tak dapat sebarang diskaun ke apa kalau beli kat situ. Tapi saya rasa harga dia adalah 200, so saya rasa dia antara tablet drawing tablet, dia panggil drawing tablet yang paling murah lah dan affordable. Dan boleh saya tunjuk ni kotaknya, dia dapat dalam post je kotak ni, dan orang yang post tu pun macam baling je dekat pintu depan saya ni sebenarnya. Alhamdulillah, sebab tablet ni tahan lasak kan, sebab dia bukanlah macam tablet kita yang mahal-mahal yang kita perlu jaga dengan penuh kasih sayang. Although saya memang jagalah sebab rasanya kalau dah tak ada tablet ni susah, saya mungkin kena beli satu lagi lepas ni untuk backup untuk mengajar. So ini rupa dia. Okay, so harga dia lebih kurang 200-300 macam tu lah. Anda boleh masukkan nama ni dekat Shopee ke, dekat Lazada ke, Amazon ke, kat mana-mana yang anda ingin cari. Sebab Wacom ni dia tak ada macam dekat Malaysia, dekat Singapore kot yang paling dekat pun saya tengok. Okay, tetapi dia sebenarnya daripada Jepun. So saya mula ingatkan dia company Cina kan, sebab macam-macam produk. Rupa-rupanya saya tengok rupanya dia adalah company Jepun. Wacom tu, Wa tu adalah work for harmony and circle, dan Com tu for computer. Dan rupanya company ni lah yang Walt Disney dah gunakan untuk melukis Beauty and the Beast. So rupanya pen ni dah banyaklah dalam kehidupan saya memberi kesan kan. Apatah lagi dia di Jepun. Jadi saya bayangkan dia mesti digunakan untuk melukis manga, untuk membuat anime yang banyak saya tonton masa kecil dululah. Sekarang pun ada juga. Tetapi
kalau tengok di sini tablet yang mereka iklankan ni, tablet besar dan canggih-canggih kan. Ini maybe ini untuk pelukis profesional, dan in fact sebelum saya beli tablet ini pun saya memang tanya kepada kawan-kawan saya yang daripada architecture. So mungkin kawan-kawan daripada FKAB jauh lebih pandai lah menggunakan teknologi ini berbanding dengan saya. Okay, so satu digunakan untuk animasi dan dia ada dekat Singapura lah yang paling dekat. Kemudian dia digunakan dalam smartphone. Rupa-rupanya dia digunakan dalam Samsung S Pen. Saya pun memang saya gunakan Samsung. Jadi rupanya Samsung pun dia sangat dah percaya kepada company Wacom ni sampai dia ada share sikit lah dalam Wacom tablet. So boleh dikatakan setelah saya kaji, dah beli baru kaji rupanya sebab saya dapati prestasi dia bagus kan. Okay, rupanya Wacom ni adalah antara company yang terhadapan lah dalam pembuatan input pen ni lah. Okay. So itu pengenalan dia, company-nya. Dan dia buat macam-macam produk. In fact kawan saya yang di engineering dia tak beli yang ni macam low end, cikai murah je. Jadi yang kawan saya yang di architecture tu dia ada Wacom bambu, ada Wacom Intuos, yang ni dia lebih canggih dan boleh lukis lebih cantik lagi lah. Tapi sebenarnya pakai ini pun boleh lukis dengan agak baik juga. Saya agak kagum lah dengan dapatan yang saya cuba lukis kan. Lepas tu yang ni Wacom One, yang ni yang paling murah saya rasa produk yang saya gunakan. Okay, so itu pengenalan. Dan step nak install dia mudah saja. Lepas dah beli, keluarkan daripada kotak. So dia akan ada 3 komponen utama, iaitu USB ni, kabel USB ni, plug je terus. Yang ini, plug terus benda ni. Kemudian download dan kena pergi kat website dia lah. So kena ada internet dan install driver Windows atau Mac kan. Ini adalah saya snapshot website dia. So pergi je terus kat sini, install lah apa yang sepatutnya. Ada installation tu pun tak lama, patut ikut arahan setup instruction dia lah. So setup dia saya akan cerita sekejap lagi, tapi kat sini dia kata the natural pen experience dia yang ni dia iklan Wacom One lah kan. Dia immediately feels familiar ni, like pen or paper ni, I beg to differ. Sebenarnya dia tak familiar terlampau cepat kan. Kita akan rasa pelik sebab kita menulis tengok skrin di hadapan, tapi tangan kita kena gerak dekat atas petak yang hitam ni tanpa kita tengok kepada dia. Okay. Tetapi ini sebenarnya suatu yang bagus, dinyatakan ergonomik di sini kerana saya ada masalah belakang sikit, jadi saya ada fisioterapis lah, saya pergi kepada dia dan saya cakap mana yang lebih baik, adakah baik kalau kita tengok, kita gunakan tab dan kita tanda dan kita tulis tengok situ, ataupun kita tengok dekat skrin depan dan kita tak pandang pun tempat kita tulis tu supaya kita punya tengkuk ni tak sakit kan. So semenjak PKP ni saya banyak ada sakit tengkuk lah apalah sebab asyik tunduk kan, tengok dekat tab dan tengok dekat laptop dan sebagainya. Jadi dari segi ergonomi ni sangat baik, terutamanya bagi saya kerana saya tengok ke hadapan tapi tangan saya tulis. In fact saya punya fisioterapis tu sebelum ni dia tengok setting saya, dia kata dia letakkan saya punya keyboard di situ. Dia kata okey, doktor kena type keyboard, gunakan QWERTY keyboard tu jangan pandang. Sebab kalau doktor pandang, it will hurt your neck. So dengan Wacom tablet ni dia membantu saya lah supaya tidak pandang ke bawah dan pandang terus ke hadapan saja, dan saya boleh conteng saja, dan insyaAllah dia boleh membantu dari segi kesihatan dan kedudukan ergonomik sepanjang hari, dan supaya kita boleh tahan lebih lama lah untuk membuat kerja. So itu sebenarnya antara ulterior motif saya membeli tablet ni lah. Okay, so Wacom tablet property ni saya akan tunjukkan dekat komputer kejap lagi, tetapi saya nak katakan bahawa saya disablekan yang pertama ni. Ada macam-macam fungsi kita boleh letak. Saya disablekan sebab dia kadang mengganggu. Kalau saya enable, dia macam mengganggu dalam PowerPoint. Macam sekarang ni
Kalau saya tekan, dia tak ada tekan, tak ada apa-apa efek. Dan kalau saya tekan kat sini, dia undo kan. Undo ni pun saya rasa macam tak berapa berfungsi juga. Jadi saya pun tak apalah, dia macam ala-ala disable semua. So sebenarnya saya hanya menggunakan Wacom tablet ni untuk pen capacity dia saja. Yang input-input lain semua tak berapa berfungsi dan saya suka dia hanya ada input dari segitulah. Dan kita boleh pilih tip dia, kita boleh pilih distance dia. Saya pakai default setting je, kecuali yang inilah undo dengan disable ni. Okay. So biar saya tunjuk dekat komputer saya harap semua orang nampak. Yang ni kalau kita dah conteng, kita nak simpan, kita klik keep. Kalau kita tak nak, kita discard saja annotation tu. Okay. So contohnya Wacom tablet property ni. So lepas awak dah klik, anda hadirin semua dah klik install kan, dah ikut setup instruction apa semua, kita boleh pergi kepada Wacom tablet, dia akan keluar lah Wacom tablet property ni. So anda boleh pergi ke tablet property ni, dia adalah satu app, so boleh buka. Okay. Ini tablet property. So tablet property ni saya pilih disable, tapi anda boleh pilih macam nak buat munculkan keyboard ke, tablet ke apa, navigation ke apa ke kan. Kemudian klik application disable, anda boleh pilih setiap ni. So pressure ni pun boleh pilih. Dan anda boleh pilih kalau anda, yang ni setting untuk semua, tapi kalau anda ada satu benda yang anda nak set, contohnya macam nak tambah lagi, okay, boleh pilih nak untuk PowerPoint contohnya kan. PowerPoint tu kita nak ada satu spesifik setting untuk PowerPoint sahaja. Anda boleh pilih PowerPoint dan kemudian anda setkan undo disable hanya untuk PowerPoint. Yang tu pun boleh, tapi saya tak explore lagi sebenarnya, macam-macam ada. Tapi saya dah okay, tak apalah. Ini je lah setting dia, sebab main setting saya hanya perlukan pen tu je dulu. Mungkin lepas ni nanti lama saya akan set untuk PDF satu, untuk PowerPoint satu ke apa ke. Jadi kalau anda dah beli, dia macam-macam lah boleh set. Okay, itu yang saya nak cakapkan. Jadi buat masa ni saya galakkan disable je lah, at least untuk permulaan supaya dia tak mengganggu sangat. Okay, kemudian okay, so kita pergi kepada benda pertama yang saya gunakan, iaitu untuk PowerPoint dan Microsoft Office. Okay, Microsoft Office PowerPoint ni seperti mana yang saya rasa anda semua boleh nampak. Anda semua boleh nampak kat sini, kita boleh klik pen ni kan. Kita klik pen tu, kita boleh pilih, ni pen, dia macam dah auto, dia pilih secara automatik sekiranya kita dah masukkan Wacom tablet tu dan kita buka PowerPoint tu, dia bila kita present, dia automatik akan ada pen tu. Tapi kita juga boleh pilih highlighter contohnya, dan bila kita dah conteng sesuatu, kita boleh erase lah. Ataupun boleh erase all. Pilih je color-color yang kita nak dekat sini. Kalau nak color putih pun kan nak tulis dekat sini, boleh je, tak ada masalah. Okay, ada macam-macam color dan saya biasanya saya guna merah lah, sebab merah biasanya nampak terang. Okay. So saya rasa semua orang boleh nampak yang ini. Okay, saya buatkan slide ni just in case dia tak keluar kat tepi ni, tapi tak apa, saya boleh ceritakan lebih lanjut lagi. Dalam mode slideshow PowerPoint, jadi anda boleh pilih sama ada ni laser pointer, highlighter, or pen. Laser pointer ni, okay, mana? Oh, sebab dia putih tadi. Sekejap dia tak nampak sebab putih. Itulah masalah ni, jangan pilih putih. Pilih color lain, biru ke contohnya. Okay, tukar balik. Alright. So kalau putih dah kita tak nampak. Kita tak nampak kat mana kita punya mouse ni berada. Saya tak tahu kalau para hadirin nampak, tapi saya tak nampak lah. Okay, so kita tukar balik kepada merah. So dalam slideshow PowerPoint kita boleh conteng sahaja. So kita boleh mengajar seperti dalam kelas lah. Kita tak perlu bergantung kepada isi kandungan slideshow tu. So kita boleh mengajar, katakan kita nak buat simbol matematik ke, kita boleh buatlah macam daripada K daripada 1 ke N. Kita boleh tukar macam-macam color lah, macam biasa. Okay. So itu saya rasa semua orang pandai yang ini.
Okay, kemudian saya nak tunjuk di sini, yang ni saya mengajar dalam Teams dan saya sharekan PowerPoint slide saya. Tapi dekat dalam Teams sebenarnya kita punya pen ni, dia akan, tukar colour lain sebab ada merah. Biru lah. Okay. Sebenarnya pen kita ni, dia akan muncul dalam bentuk macam ni. Saya pun tak sedar sampai saya tengok balik video dalam Teams saya sendirilah. Okay, so dia ini adalah ini adalah cara kita punya titik ni akan muncul dalam Teams. Tapi saya tak pasti hadirin nampak macam mana. Saya nampak saya punya pergerakan pen tu satu titik macam ni je. Lebih kecil dari ni, macam titik, satu titik saja. Okay, so kalau kita dah buat macam tu, buat macam tu, maksudnya kita dah onkan pen tu, kita boleh conteng lah macam-macam. So ini adalah contoh benda yang saya conteng dalam kelas dan saya berikan outline macam ni je. Saya kata okey, ini cara pengiraan tamadun Mesir dulu untuk bahagi. Kita gunakan gandaan 2 saja, tak perlu hafal sifir, dan saya tunjuk terus cara pengiraan di sini dan pelajar dia akan lebih faham kalau kita tunjuk cara pengiraan. So 7/2 14, 14/2 28, 28/2 56. So kalau kita tambah 28, 56 dan 7 dapat 91, maka kita tambah juga gandaan 2 dia di depan sini dan kita dapat jawapannya 13. 91 bagi 7 adalah 13. Jadi saya tengah ceritakan cara pengiraan tamadun Mesopotamia lah pada masa tu, yang juga ada kaitannya juga dengan nombor binary lah contohnya. Okay, so itu kalau kita dah semasa present. Tapi InkTools ni kita boleh gunakan untuk buat slide tu sendiri. So okay, saya rasa hadirin semua nampak lah. So sekarang ni kita nampak tak ada InkTools, kita keluar screen share di sini. InkTools dia dekat atas ni. Okay, so anda klik InkTools dia, saya pilih kecil sikit supaya saya sendiri ni nampak. Okay, so InkTools dia macam ni. Okay, ada, dia tak, kadang-kadang dia tak keluar tau InkTool atau pen ni kerana kita tak letakkan pen kita ke atas papan. Kalau pen tu jauh ke apa ke kan, dia mungkin akan hilang InkTool tu. Jadi kalau kita rasa macam kita tengok dekat PowerPoint, tiba kita nak conteng, tiba tak ada, kena letakkan pen ke atas papan InkTools, papan agar InkTools dengan pens tu muncul. Okay, so letakkan pen di atas papan ni adalah kita boleh terus edit lah di sini, papan Wacom ke contohnya kan. Lepas tu kalau kita nak buat ink to shape ni, kita boleh klik convert to shape. So bila kita buat bulatan, kita buat segi 4, kita buat garisan ke, dia terus akan, okay, ini A, ini B, dia terus boleh jadilah. Dan kita boleh terus tulis ke atas slide secara langsung dan kekalkan ni sebagai nota lah. Kita boleh terus lukiskan bahan nota tersebut tanpa perlu menaikkannya ataupun menggunakan gambar yang lain. Kita boleh lukis sendiri, okay, macam tu. Dan kita tulis, okay, kelas ini bagus ke, macam tu contohnya. Dan kita boleh savekan saja dan dia akan kekal. Tapi kalau kita nak padam, kita boleh padam semua. Tapi kalau kita dah guna convert to shape tu, dia tak hilang lah shape tu. Dia hanya tulisan saja yang boleh dipadam. Kita boleh juga pilih erase size tu medium eraser untuk padam dengan lebih banyak. Macam tu, padam banyak sekali. Okay, macam tu. Lepas tu kalau kita nak select objek ni, kalau kita tak nak objek ni, ni belum lagi, tak sampai lagi bahagian. Kita boleh delete saja. Okay, kita boleh delete. Okay, macam itulah contohnya. Jadi kita boleh buat slide. Kita boleh draw slide di semasa present ataupun di luar presentation lah. Tapi untuk gunakan convert to shape ni, dia di luar presentation. Semasa presentation saya tak jumpa lagi cara macam mana nak buat, ataupun mungkin versi yang terkini mungkin ada caranya lah. Okay, so contohnya saya nak tunjuklah contoh. Ini contoh saya ajar dalam kelas malam.
Yang ni kita nak menganggar pi dengan bulatan berjejari R. So saya akan lukiskan untuk pelajar saya. Okey, bulatan ni berjejari 1 contohnya kan. Okey, so nampak circle ni jejari dia 1. Jadi bila jejari dia 1 maka square dekat luar ni kita guna color lain lah. Boleh juga undo. Kita tak nak convert to shape dah. Kita nak pakai warna merah ke. Okay, so ataupun warna hijau. Okay, so kita kata square ni kita kira luas square. Okay, so yang ni sebab jejari dia 1, sini 1, sini 1, jadi panjang sisi dia 2. Yang ni sebab bulatan, so panjang sini sisi dia juga 2. So 2 per 2, kita dapat luas dia 4. Lepas tu bulatan ni, kita nak kira luas bulatan ni sebab jejari dia 1. Kalau ingat lagi di sekolah, pi r square kan. Dan yang ni segi 4 yang berbentuk diamond dekat dalam tu, macam mana kita nak dapat panjang dia. Kita tahu kat sini pun 1 sebab dia jari kan. So kita boleh gunakan teorem Pythagoras di sini untuk mendapatkan katalah nilai ni X. So X adalah X kuasa 2 sama dengan 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. So X adalah punca kuasa 2. So kita tahu kat sini punca kuasa 2, dekat sini juga punca kuasa 2. Jadi kita tahu punca kuasa 2 darab punca kuasa 2 adalah 2 dan saya boleh simpulkan untuk para pelajar saya, maka macam mana nak menganggarkan pi adalah dia adalah pi di antara lebih kecil daripada 4 dan lebih besar daripada 2. Jadi kalau saya rasa macam ini nak simpan, so kita boleh padamlah yang erase yang lain-lain ni. Okay. And then okay, so kita simpan dan terus jadikan ni nota untuk kelas, dan saya rasa nota ni mungkin lebih senang difahami daripada nota yang saya buat pada tahun sebelum saya kena PKP, dia tulis macam ni. So dia tak ada mungkin untuk sesetengah pelajar lebih senang faham yang tu, setengah pelajar lebih faham yang ni, tapi saya personally sendiri saya akan lebih faham yang ni lah. So yang ni kalau buruk ni pun sebab tulisan saya tak cantik, itu saja. Tetapi dari segi gambaran dia kita boleh tambah macam-macam kan. Kita boleh kata yang ni square, yang ni adalah bulatan, yang ini dan yang ni adalah macam diamond yang square daripada sini. So dia lebih jelas lah apa kesimpulan yang kita nak dapat macam tu. Okay, so dan kemudian saya boleh cakap ini teknik ni satu per satu kita menganggarkan sisi. So kita boleh anggarkan yang ni yang kita dah buat tadi. So kita boleh anggarkan sisi dan tunjukkan, biar saya conteng banyak sikit yang ni. Okay, so yang ni contohnya dalam kelas lah, saya menggunakan PowerPoint. So saya kata bila dah sisi 4, sisi 5, sisi 6, sisi 7, sisi 8, sisi 9 dia lebih menghampiri circle. Dan Archimedes ni adalah seorang yang famous disebabkan Eureka, kalau siapa-siapa tahu, sebab dia ada Archimedes law. Dia gunakan n sama dengan 96 sisi untuk menganggarkan nilai pi. So sebab itulah hari ini kita gunakan pi di sekolah adalah 22/7 dan ini adalah anggaran Archimedes contohnya. Dan 22/7 ni sebenarnya saya masa sekolah dulu saya ingatkan pi sama dengan 22/7. Jadi bila saya masuk universiti baru saya tahu rupanya anggaran sahaja, dan ini Archimedes ni dia dah hidup lebih daripada 2000 tahun yang lalu lah. Dan dia yang mendapatkan anggaran ini. So pi bukan 22/7 dan biasanya dalam kelas ini yang saya dah buat, so biasanya saya akan macam erase all in on slide, ataupun kalau saya nak tulis saya akan gunakan macam-macam color yang lain lah. Yang ni saya gunakan cerita lagi dan tapi paling biasa saya akan erase all in on slide macam tu lah. Dan yang ni kenapa dia tak hilang? Sebab yang ni saya lukis semasa di luar tadi. Ingat tak? Semasa ink ni dia tak hilang sebab saya lukis semasa tak present lagi, jadi ink satu ni tak hilang. Okay, jadi erase ni dah tak boleh, kita tak boleh erase kat sini. Kalau anda conteng semasa di luar, anda tak boleh padamkan semasa dah present lah. Itu saja yang saya nak tunjukkan sebenarnya. Jadi kalau anda nak padamkan, anda end show, discard,
Tapi yang ni masih kekal sebab yang ini pun masih kekal sebab kita conteng semasa kita dalam buat slide ni guna ink tool ni, dan yang ini kita boleh padam lah masa dekat luar, kita boleh padam. Macam itulah contohnya. Okay, so eraser ni stroke eraser balik. Okay, dan ini contoh slide yang kita boleh gunakan dalam kelas. In fact semasa dalam matematik, saya rasa masa before corona saya travel dekat France apa semua, ada beberapa pembentang untuk menghadiri persidangan. Ada beberapa pembentang yang dia punya slide sepenuhnya ditulis oleh pembentang itu dengan tangan. Dan saya rasa slide dia cantik je dan kemas pula kan. So contohnya macam ni kan. So jadi kalau saya nak tambah apa-apa equation kat tepi ni, jadi dan saya kata okey yang ni sama dengan ini mewakili yang ini ke contohnya. Jadi dia memang lebih baik lah saya rasa. Kita patut menuju kepada slide yang yang lebih nampak macam human lah, supaya saya rasa ia juga lebih baik untuk pelajar, dan mungkin untuk orang matematik terutamanya, mereka pun sebelum ni pun suka tulis di papan putih. Dan saya pernah mengajar dalam kelas saya di matematik dulu, masa tu tak ada elektrik, jadi tak boleh guna PowerPoint. Jadi saya ajar guna papan putih dan mereka jauh lebih suka kelas tu berbanding dengan saya ajar PowerPoint. Dan bila saya dah dalam talian pun saya mendapat feedback daripada pelajar adalah kata bagus doktor tulis tulis perlahan supaya mereka dapat follow bersama. Jadi jika kita paparkan sahaja di PowerPoint, mereka rasa macam dia takkan mentally follow kita lah. Itu feedback yang pelajar saya berikan lah. So saya amat cadangkan walaupun masih guna PowerPoint ke contohnya, anda gunakan teknik macam ni lah yang dia tunjukkan jalan kerja satu persatu. Saya rasa ramai pun dah buat macam ni, jadi saya tunjukkan contoh sajalah. Okey. Sekarang yang mungkin satu yang saya suka, kita boleh gunakan handwriting recognition. Katalah kita tak nak guna tulisan kita dan kita nak gunakan font seperti ini, so kita boleh gunakan handwriting recognition, iaitu kita double tap. Saya tak pasti double tap bahasa Melayu tu apa, jadi saya gunakan bahasa Inggeris je lah. The tip of your pen on the board tu, dan dia akan keluar handwriting recognition ni. Ini sebenarnya adalah dia dinamakan, saya lupa je nama dia. Kita double click, sorry. Dia dinamakan handwriting input ke apa benda, tak apa, jadi saya bagi tahu nama dia. Tapi yang pentingnya kita boleh pilih ada macam-macam jenis keyboard di sini. Tapi untuk tulis dengan pen, kita pilih gambar yang keyboard tulis dengan pen tu untuk kita boleh inputkan. Nanti saya akan tunjukkan yang sebenar, yang ni adalah screen saja. Okey, dan kita boleh tuliskan dekat sini. Dan dia akan keluarkan dekat sini. Okay, so escape. So contohnya yang ni bercontoh saya nak buat. Lepas dictation ni saya dia keluar kat sini. So sebenarnya idea ni adalah keyboard, apa nama dia? Saya tunjuk kat sini. Keyboard ni nama dia touch keyboard board. Itu nama dia. Dan kita boleh keluarkan daripada sini. Kalau kita dah set kat sini, dia boleh keluar dekat sini lah. Dia boleh detect kita punya input. Tapi kalau kita nak gunakan daripada sini, kita double tap. Tengok saya double tap dekat apa ni. Macam biasa je, 2 kali. Okay. So and then dia akan keluarlah input ni. Kita boleh pilih lah sama ada kita nak keyboard yang bermacam-macam ini. Kita boleh typekan satu-satu perkataan di sini, ataupun tapi yang lebih baik saya rasa adalah kita boleh gunakan handwriting lah kan. Nampak handwriting saya teruk macam ni, dapat tak dia detect apa benda ni? Dia dapat handwriting not very good, pun dia boleh detect lah perkataan apa yang saya tulis. Tapi bahasa Inggeris aja. Kalau bahasa Melayu contohnya, saya tulis bahasa Melayu, saya jawab bahasa Melayu pula, dia tak berapa baiklah detection dia. Bahasa Melayu yang ni bukan okey lah, tapi saya
nak so H dengan N ni salah saya lah sebab saya tulis ni, tapi kita boleh pilih ke atas ni. Kita kata sebenarnya nak guna tablet Wacom contohnya lah. So tablet tu kata English jadi live je lah. Bagus pula detection dia kali ni kan. Tapi daripada pengalaman yang saya guna untuk bahasa Inggeris tu, saya tulisan cakar macam mana biasanya dia dapat detect dengan baik. Tapi bahasa Melayu dia macam tak berapa sangat lah berbanding dengan bahasa Inggeris lah. Tapi boleh saja cuba dan kita contohnya kita buat rangkaian. Terus jadi bangkaan. Kalau kita buat network, biasanya dia akan detect network. Sebenarnya lah macam tu. Ataupun kita boleh cuba, we can try dictation. Okay, in a land far, far away, there was a galaxy. Okay, stop dictating. Tengok stop repeating. So dia dah tak boleh, detection dia tak berapa baik. N. Okay. Dictation pun bagus juga, saya cadangkan. Okay. Cuma bahasa Melayu dia memang dia tak boleh detect, nampak? Dia akan translate kepada something in English. But if I use something in English, biasanya dia akan detect. So contohnya jika saya kata once upon a time in a land far, far away, there was a galaxy, period. Period. Okay, patutnya period tu dia detect and then end. Okay, so bahasa Melayu dia tak kesan berapa baik, tapi bahasa Inggeris dia kesan dengan baik. So ini mungkin membantulah kepada saya punya semakin menua ni. Mungkin saya dah malas nak type, saya malas nak tulis. Saya akan cuba dictation pula, tapi dia tak perfect lah. So saya kadang-kadang saya main-main jugalah dengan dictation ni, dan ada cara untuk kita train kita punya laptop untuk kesan handwriting saya. So ada kita boleh latih menggunakan handwriting recognition. Kalau kita type dekat sini, kalau contohnya alright. So contohnya kalau kita pergi nak type dekat sini pun kita boleh gunakan handwriting recognition. Type handwriting. Okay. Dia ada handwriting input panel setting keluar dekat sini. Okay. Alright. So kita boleh latih, kita boleh pilih pen mana kita pakai, pen belah kanan ke belah kiri ke kan. So saya belah kanan. Kita boleh apa lagi? Kita boleh improve recognition ni. Kita boleh improve recognition, kita boleh berlatih. Kita tulis target specific recognition error, contohnya character with similar shape kan. Kita boleh target lah Z. Saya suka tulis palam kat Z tu. So nombor 2. So kita boleh bagi latihan lah kepada kita punya sistem Windows lah, tapi sistem Mac pun probably ada benda yang sama. So Windows in Space nama dia. So Windows in Space ni saya akan ceritakan lebih lanjut nanti dekat bahagian whiteboard tu. Tapi ini antara settingnya lah yang kita boleh cuba pelopori sekiranya anda menggunakan pen. Okay, so itu double tap handwriting or root, dan kita boleh gunakan dalam Word juga benda ni. So saya akan buka Word. Contohnya Word. Okay, so ini adalah saya nak bincangkan jawapan kepada latihan yang saya dah beri kepada pelajar saya. Okay, so dekat Word ni pun tak pasti orang semua nampak kat atas ni sebab dia ada sharing tu. Okay, saya nak tunjuk. Saya tak nampak, jadi saya kata okay, kita kena macam mana nak bagi nampak. Okay. So kalau kita tak hover kita punya pen dekat keyboard, saya pen dengan keyboard saya jauh sekarang kan. Jadi tak muncul ink tools dekat Word tu. So saya kena dekatkan pen saya, baru dia muncul ink tools pen tu. Jadi anda jangan risaulah kalau dia tak muncul. So anda boleh pergi dekat ink tools pen tu. Anda boleh conteng dekat Word ni juga, terus macam kata jumlah markah 30. Jangan lupa apalah contohnya, dan anda boleh erase macam biasa kan. Okay, boleh highlight juga pelbagai-bagai color. Ini wajib, itulah kononnya kalau nak buat.
Okay. Kemudian antara yang saya suka juga adalah kalau kita matematik lah terutamanya, sebenarnya dia lebih senang untuk kita tuliskan je AX, well maybe not in red lah, tapi AX sama dengan kosong, kita boleh pilih thickness kat sini, kita nak dia sama dengan itu kan. So, dan kalau hitam, dia jauh lebih senang nak tulis AX sama dengan kosong berbanding nak kita nak type, walaupun nak type pun tak susah sangat. Tapi saya sebenarnya boleh tulis skema jawapan kepada soalan peperiksaan saya dan terus dengan tangan, boleh terus tulis dalam Word ni dan kita boleh save as PDF dan kita boleh terus upload dekat Google Drive yang mereka kata perlu letakkan jawapan tu. Jadi sangat memudahkan lah untuk saya, tak perlu type pun jawapan macam ni, terus boleh tulis sahaja dan anda boleh mengajar teruslah pada Word kalau anda selesa dengan Word. So sebenarnya bergantung kepada keselesaan anda jugalah kan. Dan benda-benda yang contohnya jawapan ini betul ke salah ke kan, terutamanya matematik lah kan, yang saya tahu sebab kita boleh lukis, kita kadang-kadang perlu lukis graf kan. So X, Y, so contohnya X macam ni, so kita lukis graf ni dia bentuk macam ni contohnya, dan graf lagi satu bentuk macam ni. So dia sangat memudahkan lah. Kita boleh bagi ini sebagai nota kepada para pelajar dan terus sebagai jawapan dan kerja, dan masa kita boleh bincang dengan pensyarah-pensyarah lain atau guru-guru lain macam mana jawapannya dan terus savekan di Word ni dan dapat jawapannya lah. Okay. So itu satu cara kita boleh gunakan InkTools tu dan boleh tulis, ataupun kalau kita sama juga kita tak nak pen ni, kita nak tulisan form macam ni, double click dekat Word, dia akan keluar handwriting panel ni sama juga. Dia boleh detect lah kita punya tulisan tu, ataupun kita nak we want to use the audio feature, it will detect the audio feature and the words, but it must be in English. Okay, tapi dia akan ada salah-salah lah. Alright, and dictating. Stop dictating. Okay. So dia punya audio feature tu tak berapa baik, tapi handwriting dia setakat ni saya rasa agak baik. So itu dalam Word. Okay. Apa lagi yang saya nak tunjuk? Yang ini pula. Okay. So ada OneNote. Okay. OneNote ni pun adalah sebahagian daripada produk Microsoft juga. So OneNote ni kita boleh conteng dengan pen. Okay. Tapi yang menariknya kita boleh tukar ink to text dengan ink to mathematics, ink to shape sama macam tadi lah kan. Dan kita boleh susun, dengan lebih baik. Ini nama pelajar saya, kita boleh susun. Yang tadi yang saya tunjuk latihan 5, latihan 6, dia lebih tersusun lah. Saya pun tak pasti sangat sebab saya tak berapa gunakan OneNote sangat, tapi saya akan tunjuk contoh sekejap ya. So ini namanya OneNote. So kalau anda dah ada Windows, mungkin anda dah ada OneNote dah. Okay. So macam biasa, macam mana nak cari OneNote tu, pergi dekat search anda atau macam mana anda nak cari, anda boleh type lah OneNote. OneNote. So saya ada OneNote 2013, tapi saya install lagi yang OneNote Windows 10 ni sebab dia ada lebih banyak features yang terbaru ni. Okay. Okay, so OneNote Windows 10 ni kita boleh pilih dia untuk buat background garis-garis macam ni. Okay, so contohnya saya boleh tulis very good morning. Okay, lepas tu kita boleh select ni, lepas tu dia akan tukarkan kepada teks kan. So yang tu sebenarnya features ni boleh juga untuk PowerPoint dengan Word yang terbaru, tapi saya punya version ni 2016 ke apa. Anda kalau anda ada akses, terutamanya dekat UKM ada akses, anda boleh download 365. Mereka dah boleh buat ni dalam PowerPoint. So anda dah boleh buat point-point anda sendirilah. Contohnya anda buat point yang pertama morning, kedua evening, ketiga noon ke, lepas tu anda boleh terus highlightkan dia,
Lepas tu tukar kepada teks contohnya lah. Tapi itulah 1, 2, 3 ni tak berapa canggih sangat lagi lah setakat yang saya guna ni. Tapi mungkin di PowerPoint yang 360 atau Word tu lebih canggih daripada ni. Saya ada masalah sebenarnya saya nak download sebab dia clash dengan apa yang sedia ada. Jadi saya tengah fikirkan macam mana cara supaya saya boleh download 365 dan saya boleh kekalkan method saya dan apa semua. Okey, tu satu. Tapi dari segi matematik pun dia boleh detect rasanya. Kalau dia kata okay, summation of K from K1 Kn kan. So kita boleh highlight yang ni semua dan kita kata ni math. So dia akan okay, macam ni lah sebenarnya. Okay. Kita kata fix it. Kita boleh betulkan lah dia punya into math ni. Dapatlah kat sini equation ni. Itulah. So matematik pun senang. So kita boleh buat integration daripada 0 ke 1 untuk 5 dx contohnya kan. So kita tengoklah matematik ni dia mampu. Untuk math ni kita boleh kita kena highlight dulu. Okay, kita kena highlight dulu dekat sini. Dan kita tukarkan dia jadi matematik. So dia dapat, biasanya kalau macam integration atau hasil tambah yang senang, dia terus boleh dapat lah benda macam ni. So sebenarnya kalau dalam Windows yang terbaru pun dia boleh terus tuliskan into math ni. So anda boleh pilih saja kalau anda nak matematik yang cantik pun. Okay, dan satu yang tentang OneNote ni yang saya nak kongsikan. Okay, ini sebenarnya dia synchronize dengan saya punya online. Tapi OneNote ni yang baiknya kita boleh upload kita punya PDF juga. Ini saya uploadkan PDF daripada ini contengan saya dalam kelas lah. Cara nak upload PDF tu adalah kita insert dekat sini print out. Insert as print out baru kita, dia lagi senang lah, boleh contoh macam ni. Insert as file pun boleh tapi saya tak biasa guna. So kita boleh draw dekat PDF kita ni dan kita boleh simpankan lah dengan lebih teratur lagi. Okay. So sebenarnya dia lebih teratur sebab kita boleh letakkan kat sini. Untuk ajar balinya kita ada latihan 5 ini yang kita dah buat. Jadi dia simpanan secara teratur dan saya nampak banyak orang yang at least dekat YouTube lah mereka guna dan mereka kata sangat baik, tapi saya ni bukan orang yang teratur sangat, jadi saya mungkin tak berapa menghargai sangat OneNote ni dan saya tak berapa kaji lagi. Mungkin saya akan gunakan lebih di masa hadapan nanti kerana saya tak berapa suka sangat dia punya PDF ni. Saya lebih suka PDF yang menggunakan Microsoft Edge yang saya akan tunjukkan lepas yang ini. Tapi PDF dia pun okey juga, boleh conteng, boleh simpan, not bad. Okay, dan contohnya kalau saya ada student yang ni nama Luqman tu kan, dia punya ni, so saya boleh conteng terus dia punya soalan tu. Saya kata mana yang ni sebab apa, so dia sangat berguna lah untuk kita tanda sebagai pemeriksa, sebagai examiner, dan saya tunjukkan dia terus contengan ni kepada dia semasa meeting dalam talian dengan dia. So senanglah kita boleh tahu, okay, Luqman punya bahan semua ada kat sini, Hasanuddin punya bahan semua ada kat sini. Yang ni saya conteng student saya ni, introduction ni, rephrase, sebut awal-awal semua. So inilah antara benda yang saya gunakan untuk bukan saja mengajar tetapi juga untuk menanda dan supervise, menyelia pelajar gitu. Okay, so saya rasa OneNote ni kalau orang pandai guna sangat berguna lah. Saya guna kadang-kadang, tak berapa banyak sangat secara judul ni lah. Okay. So dia dan OneNote ni sebenarnya ada dalam Teams Okay, so okay, saya tunjukkan, saya tak buka Teams sebab dia nak load dia agak lambat sikit. Tapi kalau anda gunakan Teams, anda boleh pergi dekat ni contohnya, ni subjek sejarah sains matematik yang saya ajar. So ini contohnya anda pergi kepada kelas notebook. Okay, kelas notebook ni dekat atas. Okay, anda pergi kepada kelas notebook di sini. Jadi ini adalah OneNote class notebook. So jika anda pandai guna OneNote, anda boleh gunakanlah sama matematik kat sini. So anda boleh kongsikan saja paparan ni dengan pelajar anda, kongsi skrin, dan pelajar anda juga boleh buka kelas notebook sekiranya anda buat dia jadi collaboration space. Okay, everyone in your class can share, organize dengan collaborate. Student anda boleh conteng. Kalau dia hanya cikgu pensyarah nak conteng,
anda sahaja yang dapat akses lah. Okay. So yang ini contohnya saya gunakan untuk saya gunakan draw ni untuk tuliskan markah setiap kumpulan dan hanya saya yang ada akses, saya je yang boleh tukar markah kumpulan. Saya buat pertandingan di antara pelajar kumpulan saya. Setiap minggu saya akan tanya, okey kumpulan ni soalan ni, kumpulan ni soalan ni, dan kalau kumpulan ni tak dapat jawab, kumpulan lain dapat markah. So dia macam competition. So dia macam notebook kekal untuk competition, untuk pelajar tengok kumpulan mereka markah berapa. Dan jika pelajar, sebab pelajar member kepada tim ni, mereka boleh tengok markah kumpulan mereka dan mungkin berazam untuk tambahkan markah kumpulan dia kan. Okay, apa lagi saya nak cakap pasal OneNote tu. Dan ini apa lagi, boleh tukar color palette, open in browser dan apa saya nak cakap, kalau kita nak suruh pelajar kita conteng pun kita boleh benarkan mereka, kita beri kebenaran dan mereka sendiri boleh tambah contengan di sinilah. So itu satu collaboration tool yang baik saya rasa. Anda sebagai pengajar, anda boleh share screen dan mereka boleh nampak OneNote ni, dan mereka sendiri boleh tengok kepada OneNote mereka sendiri dalam Teams mereka. Itu satu cara lah. Okay. Okay, itu je dulu untuk yang Microsoft dan sebagainya. Mungkin saya, Dr. Ram, mungkin saya patut berhenti sekejap ambil soalan ke macam mana? Oh, dah nak sejam dah. Okay. Tapi pergi cerita lagi. Whiteboard pun saya tak cerita lagi. Okay. Ikut je Dr. Fatimah, ada soalan-soalan ni. Some of the questions you have already started to answer. Saya rasa Dr. Fatimah boleh sambung je kalau nak. Okay. Do you wanna take any of the questions now or kalau dia berkaitan dengan Word ke apa ke, saya boleh ambil lah. Okay, ini soalan masa tadi Dr. Fatimah buat handwriting features tu. You were saying BM and BI dia boleh detect. What about untuk rakan-rakan kita dari Fakulti Pengajian Islam katakan? Bahasa Arab bahasa Arab tu. Bahasa Arab okay. Does it capture? BM pun sebenarnya dia tak capture elok sangat. Dia capture betul-betul hanya English saja. Tapi ikut nasib lah, kalau macam tadi BM tu dia boleh detect kan. Mungkin kalau perkataan tu ringkas dia boleh detect. Tapi rasanya setakat ni yang saya dah check daripada website Windows yang enable handwriting and voice recognition hanya English, UK dan US sahaja. English dalam kurungan Malaysia pun dia tak boleh detect. Dekat Windows dia ada setting. Kemudian macam mana kalau kita scribe on online text atau on website? Are you going to share? Nanti saya tunjuk itu kita KIV, itu kita. Good question. Okay, lepas tu ada satu soalan, bagaimana kita nak tahu contingent di tablet itu akan keluar di mana? Okay, good question. Are you going to cover that later? Saya akan tunjuk sajalah sekarang. Alright, cool. Question. Kalau saya tulis kat sini, dia akan keluar dekat sini nampak tak? Nampak tak saya tulis Dr. Rai dalam kamera? Saya tulis. Saya nampak apa yang Dr. Fatimah tengah buat on the tablet dan nampak on the screen. So kalau kat sini dia akan so the corner, your corner is reflected, mirrored on the screen lah. So kalau kat tengah, dia kat tengah macam tu. Okay. So tapi dia boleh setting sebenarnya kalau kita nak gunakan sebahagian kecil daripada tablet ni je, tapi saya rasa dalam kes kita nak sebesar-besarnya kan, so tak payah, just kekalkanlah setting sedia ada. So kita macam andaikan muka ni tablet adalah screen. So kita letak macam ni kepala kita, so dia akan samalah exactly, dia akan yang ni kat sini, yang ni kat sini, yang ni. Lepas tu ada lagi soalan, pen tu kena charge tak? Tak payah, tak ada battery, tak ada apa. Okay. And pen tu boleh diguna macam, tadi nampak Dr. Fatimah tengah tutup sini, tutup sana, boleh guna macam mouse because you were closing some pages, so you can use it in substitute of a mouse. Yes. Lagi saya guna Microsoft Edge ni, dia browser, saya tunjuk nanti lagi macam mana. Dan dia memang ada fungsi mouse. In fact kalau saya tinggalkan pen ni atas ni dan saya dia akan macam jadi macam mouse, dia buka macam-macam dan dia akan konflik dengan mouse saya ni.
Tapi jangan tinggalkan pen atas board ni. Okay. Nak guna mouse, pen tu letak jauh daripada board. Ni saya guna mouse. Macam tu. Okay. Good question. Kemudian soalan mengenai PDF tadi tu, tadi Dr. Fatimah dah buat semak tesis laporan tu boleh. Tapi Dr. Fatimah buka PDF tu dalam OneNote. Ya. Atau sebagai you said buka sebagai what did you say? Buka sebagai Microsoft Edge yang ni saya akan ceritakan. Print out, buka sebagai okay. Sebagai print out, yes. Tapi boleh tak kalau if you're coming to this topic, maybe you're gonna cover. Macam kata kadang-kadang kita ada borang kena sign kan, borang universiti kan. Boleh tak kalau kita sign? Itu soalannya lah. Saya tak pernah cuba dengan OneNote sebab saya cuba save PDF tu daripada OneNote, dia tak cantik sangat. Tapi guna Microsoft Edge ni memang boleh. So kita boleh sambung? Kita boleh sambung? Okay. Thank you for the question. Harap semua hadirin bersabar. Saya ingat cepat je saya nak kongsi tapi baru first start nampaknya. Okay. Alright, so PDF dengan Microsoft Edge ni. So, saya cerita dulu lah Microsoft Edge ni apa. Microsoft Edge ni sebenarnya adalah browser. Okay. So walaupun saya nampak macam promoter Microsoft dah sekarang, tapi sebenarnya kebetulan pula memang saya gunakan Chrome sebenarnya banyak, tetapi pada satu hal semenjak saya beli tablet ni saya carilah macam mana saya nak conteng kat atas PDF dengan paling efektif. Rupanya Microsoft Edge ni kita boleh gunakan untuk menconteng PDF. So daripada Internet Explorer yang lama, kalau anda ada Windows, anda boleh search je dekat anda punya Windows tu, mungkin anda dah ada Edge, automatic dah di-install. Okay, dalam Windows anda. Dan yang ni terbaru, Edge Chromium. Yang terbaru ni dia lebih laju daripada Chrome sebenarnya. Ada macam-macam kelebihan lah juga guna browser ni, dan saya tengok statistik hari tu dia adalah browser yang kedua paling popular lepas Chrome. Kerana bila nanti dulu. Kenapa? Saya cerita sikit lah. Sebab nama Edge yang terbaru yang tu adalah Edge Chromium. So speed dia lebih laju dan dia punya, kita boleh set privacy dengan lebih strict, dan ada macam-macam lagi lah kelebihan Chromium ni. Okay. So contoh, ini adalah contoh kalau anda buka PDF dengan Microsoft Edge anda. So anda boleh ada highlight ni semua, tapi saya rasa saya tunjukkan cara yang daripada nak buka PDF. Discard. Okay, so contohnya so kita ada PDF contohnya. So macam latihan 3 yang saya buka tadi dekat Word, saya dah simpankan sebagai PDF. So sekarang ni sebenarnya saya dah set saya punya komputer, jika saya buka ni terus akan pergi Edge. Saya dah tak guna Adobe dah banyak dekat laptop saya sebab saya memang akan terus nak conteng saja. So kalau anda belum set macam tu, biasanya kalau anda ada Edge dekat komputer anda, anda right click dokumen PDF tersebut, right click, dia ada open with di situ Okay, so anda boleh pilih nak buka guna Adobe Acrobat ke Google Chrome pun boleh. Ni Edge, Edge ni yang saya pilih guna buka Edge. Kalau anda nak savekan setting ni, jadikan terus pilih kepada Edge, anda buat macam ni, choose another app. Lepas tu keep using this app, Microsoft Edge, tick always use this app to open PDF file. Sebelum ni saya dah tick use Adobe Acrobat, tapi sekarang ni saya dah tick Microsoft Edge ni always use this app to open PDF file, klik OK. Okay. Jadi saya dah set. Jadi sebab saya dah set tu, untuk test sama ada anda ada Edge ke tak, anda boleh buat macam ni je, right click, tengok ada tak option open with tu. Kalau ada Edge kat situ sama ada simbol ni atau simbol yang lama tu, maksudnya anda ada Edge dan anda boleh terus conteng dengan pen. Okay, so bila buka dengan Edge, dia akan jadi macam ni. Okay, saya mungkin kena ke bawahkan sikit sebab saya pula yang tak nampak ni. Okay, alright, so saya nak tunjuk di sini. Okay, so dia automatic macam ni dia akan keluar, anda boleh pergi kepada draw. Okay, terus boleh conteng, katalah red nak biru ke ungu ke kan. So anda boleh tuliskan di sini, tulis di sini. Yang ni wajib hantar tadi sama macam dekat Word tadi, tapi kita tak boleh ubah dah lah tulisan ni kan. Okay, so yang ni wajib hantar, jumlah markah, highlight pun sama macam dekat Word tadi. Sebab ini kan Edge kan, so dia ada persamaan lah, kita boleh highlight kita lebih tepat lah daripada yang dekat Word tadi sebab dia terus jadi macam ni. Kita boleh erase,
mouse, kita boleh erase semua yang kita dah tulis tadi kecuali benda yang kat bawah ni. Tapi kadang-kadang saya nak erase juga benda yang kat bawah ni. So apa dalam perbincangan nak mendapatkan skema jawapan dengan rakan-rakan yang dalam bidang matematik tu, kita bincangkan PDF kan contohnya. Sebab kita memang dah ada PDF macam tu kan. So kita kata tak sesuai lah nak padam, kita guna white. Kita guna white, so kadang-kadang saya padam juga. 30, alamak bukan 30 markah. Macam tu. So saya padam. Lepas tu tuliskan pula dengan hitam tu 40. Macam itulah contohnya. So okay, tapi semua tu boleh erase balik lah. Macam itulah. Okay, so bila dah habis conteng ni, katalah kita conteng sikit. Kita conteng sikit nak tunjuk contoh. Tunjuk contoh, ini penting kat sini, jangan lupa kan. Okay, so anda boleh save kan di sini, save saja, ataupun anda boleh save sebagai file baru, save as ni, anda kena boleh masukkan nama lain lah. Okay, so cancel, tak nak save, kita save ni, file yang asal tu akan diubah. Kalau kita tutup file ni, ini saya tutup, saya gunakan pen ni sebagai mouse okay. Saya tutup file ni dan saya buka semula file tu, contengan tu kekal kat sini. Dan jika saya buka menggunakan Adobe Acrobat pun, open with Adobe Reader pun, dia akan keluar kat sini. Tapi Adobe Reader ni dia yang peliknya saya tak boleh nak guna pen dekat Adobe Reader saya ni. Sebelum ni saya boleh conteng guna mouse, tapi bila guna pen dia tak boleh kekal. Saya tak tahu lagi cara macam ni. Saya boleh insert signature lah apa semua, tapi menggunakan pen ni tak boleh. So sebab tu saya gunakan Microsoft Edge tu lah. Okay. So dia akan keluar kat sini kalau kita dah klik save saja. So gunakan Microsoft Edge tu, jangan lupa klik save lah. So contohnya kalau kita conteng yang lain, katalah kita conteng macam ni, mesti ingat ke apa kan. Betul tak, kita tak klik yang ni, kita tak klik save, dia akan tanya changes you make when not save leave. So dia akan tetap kekal jugalah macam okay, dia auto save kali ni. Mungkin yang baru lah, selalunya dia tak auto save kalau yang lama tu. Okay, tapi tak apalah. Okay, mungkin yang ni versi baru. Sebab saya pun baru je update jadi Edge Chromium ni. Sebab sebelum ni saya macam tak payahlah guna je versi yang lama tu. Okay, ini penting jangan lupa. Okay. So kita boleh buat kat sini lah. Kita boleh save, kita boleh save as. Kalau tak nak kita boleh erase saja. Dia tak ada undo function setakat yang saya jumpa ni lah. Okay. So ini cara untuk conteng dekat PDF, dan kita nak sign ke apa memang boleh sangat lah. Kita sign je lah nama kat sini kan, Fatimah. Lepas tu save. In fact saya memang gunakan semua yang kita kena buat BDR apa semua, borang-borang semua. Saya memang gunakan Edge ni, dan untuk bagi kepada pelajar saya tu saya gunakan Edge ni. Setakat ni tak ada masalah. Okay, apa lagi yang nak cakap untuk satu lagi tentang Edge ni, dia bagus dari segi browser, dia adalah laju dan ringan. Dia gunakan internet yang kurang daripada Chrome, dan dia setakat saya guna ni tak pernah lagi crash lah. Okay, so contohnya saya nak bagi, so input dekat browser pun kita boleh guna pen, kita double click, dia akan keluar. Contohnya BBC ke apa ke kan, kita nak cari BBC, so nak enter kat sini, macam tu. Ni guna pen je semua, tak guna mouse. Okay, so yang ni katalah kita BBC, kita boleh pergilah dekat Newsdia. Lepas tu katalah kita pergi kat sini. Okay, so yang saya suka tentang Edge ni, dia ada immersive reader, kan dia ada banyak-banyak iklan kan. Sekarang ni dia ada banyak-banyak iklan apa semua kan, mengganggu pemandangan. So saya akan macam buang ke iklan ni, nama dia immersive reader. So kita boleh terus dapatkan yang penting saja. Dan kalau kita nak save untuk print pun lagi senang macam ni kan. Dan dia ada function read aloud. Katalah saya dah mata dah tak elok ke apa kan, kita nak dibaca. So function read aloud ni so dia boleh ubah ikut kita ke bawah tu, dia akan baca. Dia hadirin semua dengar yang tak dengar. dia baca tu.
Tak dengar. Tapi Oh, tak tak apa. dengar. Okey, tak Itu dah topik lain dah tu. Ah. Tu dah masuk Edge punya Ah. topik pula tu. Itulah saya cakap setiap tu topik panjang. Tapi itulah kebaikannya lah kadang-kadang sebab saya banyak dengar podcast dengan audiobook. So dari segi membaca ni dah lah pakai cermata kan. So macam nak jaga mata kadang-kadang. So saya akan set dia, baca je lah news untuk saya, bukan news lah, apa-apa yang ada website ke apa ke semua kan. So dia punya suara agak baik lah. Dia macam audiobook juga, dia tak ada, dia bukan macam robot. Tapi dekat tab saya tengok suara dia macam robot. Dekat desktop suara dia agak baik lah. Tapi itu contoh sajalah. Tapi yang tadi tu, yang BBC ke website tu boleh, can you scribble on it? Like if you want to make notes, say you reading something and you want to make notes. Itulah, dalam versi Edge yang dulu, kita boleh scribble dekat website. Tapi versi Edge yang baru ni, saya tak jumpa cara lagi untuk scribble dekat website. Saya tak tahu, mungkin dia function dia tersorok sebab saya boleh export baru install minggu lepas ke apa. Tapi ni dia lebih smooth. Dari segi nak padam, iris semua better lah. Macam padam ni cantik je. Sebelum ni kalau padam dia sangkut-sangkut apa macam tu lah. Tetapi kalau nak scribble tu kita boleh kat bawah ni, saya patutnya ni next ni, kita boleh buat je full screen snip ni kan. Lepas tu dia akan snap, lepas tu kita boleh conteng lah dekat sini kalau nak lah macam tu. Antara optionnya. Tapi itulah mungkin ada kelebihan dan kekurangan dia lah versi baru dan versi lama. Tapi yang ni dia akan save dekat Snip and Sketch lah. Okay. Thank you for the question Dr. Rai. So itulah caranya untuk PDF. PDF ni memang sangat membantu lah dalam penandaan, pengajaran. Kadang-kadang saya buka je PDF depan student saya dan nak buat kolaborasi pun research ke kan, contohnya macam garis panduan konsep dana PDP kan. Saya rasa saya dengan pengajaran pun saya pernah meeting dan saya contengkan guna pen ni. So saya macam mungkin saya macam apa maksudnya, so saya nak bincang dengan kawan nak rancang dana, okey apa pendidikan pendidikan ni, maksudnya apa. So banyak PDF saya sekarang ni kebanyakannya sudah berconteng lah. Dan kita senang untuk membincangkan benda-benda yang memerlukan PDF. Sekiranya kita tengah buat skema jawapan sendiri, kita boleh terus tukar dekat Word lah. So itu antara kebaikannya. Apa lagi itulah. Dia punya draw, erase, save, menanda tugasan letterpress, jangan lupa pula nak. Okay. Itulah so antara kebaikannya. Dan dalam UKM Folio, okay, kepada yang luar UKM, sekejap je saya nak tunjukkan dalam UKM Folio ni, dia pun dia boleh ada function annotate PDF. Tapi ini hanya untuk assignment saja. Saya dah tanya dekat Dr. Azmin, untuk quiz tak boleh ke kan nak buat boleh annotate PDF kan, sebab kita pelajar terus boleh dapat kita punya respon kan, kita boleh send kepada dia in real time kan. So yang ni adalah kita boleh terus kalau kita masa kita buat assignment, kita nak set assignment tu, kita klik annotate PDF. So yang tu nanti kita boleh klik dekat jawapan student tu. So contoh ni jawapan student saya dalam kelas sejarah matematik tadi. Kita boleh terus tanda dekat sini lah. Macam mana nak tanda, kita klik yang tangan ni. Lepas tu kita boleh tulis kat sini. Tapi tulisan dia a bit clunky, tak smooth macam dekat Edge tadi, tapi still boleh tulis. Saya mampu lagi lah nak tulis good ke, buat smiley ke, teruskan usaha ke apa ke kan. Boleh lah. Okay. Dan kalau kita nak delete pula, kita kena select ikon tangan ni, lepas tu kita kena pergi dekat satu-satu benda yang kita nak tu, kita kena delete. Itu mungkin fellow-fellow yang menggunakan UKM Folio dah ajarkan kepada masing-masing. Tetapi kekurangan dia saya rasa adalah kalau kita nak download benda yang kita dah tanda secara online ni, lepas kita dah klik save changes, okay, ni ada satu benda. Kalau kita tak nak student tu dapat notification, kita unclick yang inilah. Otherwise student tu akan dapat notification lah yang kita dah tanda dan dia kan terus boleh nampak apa yang kita dah buat dalam PDF ni. Sebenarnya dia sangat membantu juga sebab saya tak payah download semua. Kita boleh tanda sajalah dalam ni. Dia boleh generate ini daripada JPEG pun dia boleh, PDF yang terbaik lah. Tapi dalam image pun dia boleh generate. Cuma yang tak boleh generate kalau student tu submit macam Word ke apa ke, yang tu memang kena download. Okay, so kekurangannya adalah lepas kita dah tanda semua,
kita tak boleh download semua yang kita sudah tanda. Kalau kita buat soalan esei dan pelajar tu dah tanda, kita boleh klik kat sini kan, download all submission kan. Download all submission tu dia boleh ada kat laptop tu, lepas tu kita boleh buka satu-satu guna yang apa Microsoft Edge ke apa ke tadi kan, ada macam-macam lah. Tetapi sekiranya kita tanda kat dalam UKM Folio macam ni, lepas tu dia akan keluar kat bawah feedback komen ni, dia ada file yang kita dah tanda, kita boleh download. Tapi kalau kita nak simpan file yang kita dah tanda tu dekat komputer kita nak download, kita kena download satu-satu. Itu je lah. Mungkin pengajaran UKM akan buat penambahbaikan lagi lepas ni, ataupun yang baru dia update ni dah boleh download semua, saya tak tahu. Tapi saya memang tanya dengan Dr. Azmin macam tak boleh ke? Tak ada ke yang boleh download? Tak ada lagi setakat ni, dan hanya boleh untuk function assignment saja, dan tak ada untuk macam quiz. Itu note lah untuk yang UKM Folio. Tapi dia membantulah sebab kita boleh tanda kat dalam tu dan kita boleh terus tak payah download lah. Okay. Ada apa-apa soalan setakat ni? Tak ada kot? Ya. Yeah. Itu saya boleh teruskan je sebenarnya. Okay, boleh teruskan Dr. Hatimah. Okay. Thank you. Whiteboard and Teams. Okay, so Whiteboard and Teams ni antara yang paling membantu untuk active learning dalam kelas sebab saya boleh minta student juga participate ke atas whiteboard yang sama. Okay, on one hand, Windows Ink Workspace ni saya rasa sebenarnya siapa-siapa boleh download kalau anda pergi ke website www.office.com dan anda ada account. Kami di UKM memang ada account Microsoft yang digunakan Teams, so boleh download. Tapi sekiranya anda beli Wacom tablet ni, dia bila anda dah installation tu akan automatic adanya macam ni lah. Saya lupa pula saya dah buat ini. Akan automatic adanya simbol pen ni kat bawah ni. Anda nampak kan simbol pen ni. So simbol pen ni kalau kita klik akan keluar function whiteboard dan full screen sleep ni. Okay. So function whiteboard ni adalah akan keluar Microsoft Whiteboard. Function full screen sneak ni akan keluar macam print screen lah. Lepas tu anda boleh terus contengkan macam yang saya buat tadi lah. Okay. Alright. Okay, so saya tunjuk demo dulu whiteboard saya. So ini whiteboard saya. Okay. Saya pilih buka whiteboard. Okay, so whiteboard saya keluar. So whiteboard ni kosong whiteboard ni macam-macam yang kita boleh, sebenarnya kita boleh share whiteboard ni dengan kawan-kawan yang lain, dan kita, kalau online whiteboard yang sama boleh kita boleh conteng di atas whiteboard yang sama bersama kawan yang online. Tapi itu macam-macam lah whiteboard tu, nanti saya kongsikan yang basic je dulu. Okay, so kita boleh ada macam-macam dekat whiteboard ni. Pertama-tamanya kita kalau kita nak pilih background, contohnya matematik, dia nak square-square kan, sebab kita tak nak bagi sengit-bengit ke apa ke kan, kita boleh pilih macam ni. So lepas tu kita boleh zoom in and zoom out. Zoom in, kita boleh zoom in banyak kepada 300% kita boleh. Kita boleh tulis elok-elok integration. So yang ni pun kita boleh pilih thickness apa semua kat sini. Tapi kalau dah zoom in ni dia memang akan tebal sikit lah. Katalah kita nak integrate daripada 0 hingga 5 dx contohnya sama dengan 3/x ke apa ke kan. So kita boleh zoom out balik. Zoom macam mana nak zoom in dengan zoom out tu, kalau saya pakai dekat mouse saya, ada yang button ni macam ni. Alright. Okay. So then dia ada color-color macam biasa kalau kita nak buat ni. Tapi yang saya sukanya dia adalah infinite canvas dia panggil. Okay. So infinite canvas tu maksudnya akan dia sentiasa ada lah. Kita scroll up ke scroll down ke tak habis lagi. So antara masalah papan yang tradisional adalah kita dah tulis banyak-banyak matematik, tulis kan, tiba-tiba tak cukup ruang kan. Lepas tu kita kena padam pula macam tu kan. Macam tu. Tapi dengan Microsoft Whiteboard ni tak payah padam, just pergi je ke tepi. So biasanya saya akan boleh sambung lagi tulis dekat tepi sini. Lepas tu boleh sambung lagi dekat bawah sini kan. So sebab dia macam infinite whiteboard lah, tak habis-habis lah contohnya.
Lepas tu kita boleh Maksudnya Dr. Fatimah, maksudnya macam soalan nombor 1 tadi, bagaimana nak tahu contingent di tablet tu. Jadi dekat whiteboard ni tak ada isu contingent. Dekat tempat yang sama kita boleh conteng on our tablet, tapi it appears different places on the whiteboard depending on where the cursor is. Dia akan appear apa yang kita nampak dekat skrin. So sekarang ni contohnya tablet ni saya conteng kat sini kan. Dia keluar dekat skrin saya dekat situ lah. Tapi kalau kita macam tadi Dr. Fatimah push the gerakkan, screen, gerakkan bagi nampak tempat kosong pula. So dia akan gerak lah. Dia akan gerak bersama. Okay. Dah tertutup pula. So cool. So dia akan gerak bersama. Apa yang anda nampak itu yang ada dekat whiteboard. Apa yang nampak di whiteboard tu itu yang akan tablet ni kesan macam tu. So hujung sebelah sini adalah sini, hujung sebelah sini adalah sini, hujung sebelah sini adalah sini dan hujung sebelah sini adalah sini. So dia takkan confuse lah. Apa yang kita tengok itu yang kita akan conteng dekat tablet ni. Macam tu lah. Menjawab soalan ke Dr. Rai? Yes. Okay. Dan ada macam-macam lah kita boleh gunakan pembaris. So kita nak buat garis lurus kan. Baris. Nak cantik-cantik apa semua kan. Lepas tu kalau kita nak clearkan semua, kita boleh clear canvas. Lepas tu kalau nak gunakan background yang lain-lain, ada macam-macam background yang kita boleh guna, hybrid, graph, boleh gunakan colour lain-lain, background. Tapi saya biasa guna putih je, lepas tu kosong. Saya tak berapa suka garis-garis ni, saya akan guna kosong je biasanya, solid je. Okay, dan boleh guna pembaris, boleh guna lasso. Lepas tu kita boleh masukkan library image ke apa kan. Kita boleh masukkan PDF pun dekat whiteboard ni. Boleh upload PDF, boleh upload apa-apa image dan ni select dan kita boleh conteng dia ke atas PDF tersebut lah. Dan kita boleh, kalau tak ada pen, kita boleh gunakan sticky notes lah, handwriting kat sini. Dan kita boleh gunakan sticky notes ataupun text box kat sini, type here kan, macam tu lah. Text box ni macam tu boleh. So kalau kita nak kongsi dengan student, mereka kalau tak ada pen ataupun apa-apa tu, mereka biasanya student dia suka guna mouse je, tapi guna mouse ni penat lah, mereka muda lagi kan, jadi banyak tenaga agaknya, so dia macam berusaha juga nak guna mouse untuk conteng. Tapi saya cakap okay, kalau tak susah gunakan saja post-it ni dan type kan benda-benda, ataupun gunakan yang ni macam word box ni, macam tu lah. Okay. Itu dan kita boleh nampak dia boleh post to Teams. Kalau kita dah conteng dekat whiteboard ni, kita boleh post whiteboard kita dalam Teams, dan boleh send email dan macam-macam lagi lah. Boleh buat shape sama macam dekat Word tadi, boleh buat table, boleh object snapping ni rasanya macam ni, kita boleh highlight yang ni dan kita nak bawa dia pergi sini ke, contohnya kita boleh gerak-gerak lah gambar dan kita boleh copy, kita nak yang ni kita nak bawa ke sini, contohnya lah kita boleh gerak-gerak dalam ini dan kita boleh lepas dah penuh ni, peningnya kita boleh zoom out dan kita boleh conteng lagi dekat tepi sini. Kita boleh conteng lagi dekat tepi sini, macam tu lah. Okay. So yang ni yang dekat desktop, yang offline pun boleh buat, online pun boleh buat, dan sebenarnya dia boleh share. Kalau kita online, kita boleh bagi permission kepada pelajar untuk conteng dekat desktop kita, tapi sebenarnya saya pun tak explore lagi benda ni, jadi saya pun tak berapa mahir. Saya cuma tahu macam mana nak guna whiteboard saya dan juga whiteboard dalam Teams. Okay, so continue lagi. Kenapa dia putih ni? Okay, so yang ni whiteboard, yang screen snip, gambar pen. Okay, ni contoh bila saya dah conteng dekat whiteboard, ada macam-macam color, saya boleh snapshot je gambar ni. Tapi sebenarnya tak perlu snapshot pun, kita boleh save dengan lebih baik, iaitu tadi kita boleh save dekat whiteboard tu, dia ada save as image lah. Dia boleh export
Lepas tu export kita boleh pilih SVG atau PNG. Biasa saya pilih PNG je lah, yang biasa high quality SVG ni saya tak pasti dia boleh buka balik dalam ni ke tak. Yang tu saya kena explore lagi lah, ada macam function. Okay, and then nak capability dia, whiteboard tu punya capability sampai saya boleh lukis macam ni. Yang ni adalah saya boleh lukis di whiteboard. Nampaklah macam terror tapi sebenarnya sebab dia boleh undo, dia boleh zoom in, zoom out. So lukis lah yang canggih ni. So sebenarnya saya belajar melukis ni daripada webinar art kawan saya Hanis ni. Dia yang ada tablet Wacom bambu. Dia architecture kan. So dia bagi tahu saya mereka dekat architecture memang dia pensyarah memang ada tablet Wacom lah. Dan saya join art dia, overcoming your fear of art, of drawing kan. So jadilah saya draw macam ni je dekat tablet dia. Okay lah, cantik lah juga ni, konon-kononnya Masjid Jami. Macam tu lah. So dia quite detail jugalah. Saya terkejut jugalah capability dia untuk lukis tu. Saya ingatkan cuba je lah sebab dah malas nak bazirkan kertas dalam dalam webinar tu. Lepas tu dia quite detail lah. Boleh color-colorkan sikit-sikit, boleh sketch quite small, macam-macam, boleh color grey, black. Ni burung merpati conteng, memang orang conteng saja. Quite detail lah nak tunjukkan kedetailan whiteboard tersebut. Okay. Next one. Okay, whiteboard dalam Teams. Okay, so dia bukan saja dalam Teams, dalam whiteboard, Zoom pun ada Zoom whiteboard, tapi mungkin capability dia lain. Dan dalam Google Meet pun ada Jamboard. Jamboard ni saya pernah guna secara eksternal je, tapi probably dia boleh guna dalam Google Meet jugalah, adalah cara dia. Dan kita boleh suruh pelajar conteng dekat whiteboard tersebut lah, ataupun Jamboard tersebut. Dan infinite canvas sebenarnya. Dan ramai-ramai tulis di whiteboard sekaligus pun saya pernah suruh. Saya macam mula-mula nak biasakan pelajar dalam kelas tu kan, saya buka whiteboard dalam Zoom. Dan saya kata, okay, semua try conteng dekat whiteboard. So bila dia kata tak boleh conteng, tak ada alasan lah sebab saya dah nampak semua contengan-contengan mereka dan saya tanya siapa yang tak boleh conteng. Okay, so ini caranya. Ni contohnya dalam Zoom. Okay, bila kita, dalam Zoom, dalam Teams. Dalam Teams kita klik dekat share ni kan. Kita klik button share dekat Teams, dia akan keluar macam ni. Anda boleh share desktop, anda boleh share window. Share window ni biasanya saya akan pilih share window untuk PowerPoint lah sebab kita boleh guna presenter view dan pelajar boleh nampak presentation kita. So dia senang sikit lah, kita boleh nampak notes kita. Saya pilih yang ini. Biasanya saya pilih yang ni untuk PowerPoint, tetapi saya akan yang ni guna whiteboard lah untuk gunakan whiteboard yang kita boleh conteng dan pelajar boleh conteng. So ini bukan dibuka whiteboard saya, ini dibuka whiteboard di dalam Zoom tu sendiri. Tetapi warning lah, dia agak slow sikit nak load, taklah terlampau lambat sangat, slow sikit nak load berbanding dengan kita share je kita punya whiteboard. So kadang-kadang kalau whiteboard ni lambat sangat, saya geram saya yang nak tulis, jadi saya kata tak apa, share whiteboard saya je lah, iaitu saya share desktop ni dan nampaklah mereka whiteboard saya seperti mana hadirin semua nampak sekarang. Yang freehand by InVision ni saya tak pernah cuba, probably something like whiteboard jugalah. Okay. Dr. Fatimah, kalau pelajar tak ada pen, memang mereka tak boleh scribe on it lah kan, if they don't have the Wacom ramai yang guna mouse. Ramai yang guna mouse lah. Tapi sebab tu saya cakap tadi, mereka boleh guna sticky note, mereka boleh guna yang tool tu. So, tak ada alasan. Yes. Semua orang boleh contribute. Sticky note tu boleh color-color, lepas tu pelajar saya suka tukar color-color semua kan. Dan mereka tak ada pen pun, mereka suka je guna mouse untuk lukis kat atas whiteboard tu. Ada few lah yang saya nampak bersungguh-sungguh nak lukis juga. Sebab ada triangle, ada square semua kan, so senang lah untuk lukis. Lepas tu sebelum, okay, di belakang ni adalah whiteboard lah kan, whiteboard yang kat share, yang ni dalam Teams lah ni. Okay, dalam Teams ni, kita boleh pilih only you can edit, tapi biasanya saya akan pilih collaborate on whiteboard dan semua orang akan edit. Jadi anda nampak function di whiteboard ni kurang daripada function dekat app. App ni yang tadi lah, yang dekat desktop tu. Kita boleh sambung daripada Teams kita klik open in app, so nanti dia akan buka dekat desktop kita. Kalau kita rasa macam functionality tak cukup sebab dia tak ada pembaris apa semua kat sini kan. Tapi dia ada pemadam, dia ada highlighter, dia ada sticky note, dia ada text box, dia ada ink to shape. So banyaklah juga fungsi yang ada di sini dan pelajar-pelajar saya pun biasanya mereka suka juga nak gunakan function-function ni, sticky note, color-color. Okay, jadi saya kongsi sikit apa yang saya buat dalam kelas.
adalah contohnya ni whiteboard ni kan. So clearkan whiteboard ni. Clear canvas. Baris ni tepikan. Okay, so saya pernah buat macam ni lah. Katalah kita ada 4 kumpulan kan. So saya kata okay, ada 4 kumpulan. Ini whiteboard dalam Teams, bayangkan ini whiteboard dalam Teams. So kumpulan 1 tulis dekat sini jawapan. Kumpulan 2 tulis dekat sini jawapan. Kumpulan 3 tulis dekat sini. Belah sini lah, bahagian sini. Kumpulan 4 tulis dekat sini. So mereka akan ada ruang banyak sebab mereka boleh infinite scroll kan. Kalau tak muat dekat area sini, tak ada alasan mereka boleh infinite scroll dekat belah sini, dia boleh infinite scroll dekat sini kan, untuk kumpulan 4 dan kumpulan 3 dan sebagainya. So saya akan kata okay, katalah saya buat benda yang senang ke kan, okay, untuk kumpulan 1 buat, contohnya buat integration daripada 2 hingga 5, yang ni buat daripada untuk dx ke kan, yang ni buat daripada 3 hingga -1 dy ke. So mereka masing-masing akan menjawab bersama-sama bahagian whiteboard masing-masing. So mungkin dari segi ni kalau macam kita gunakan whiteboard dekat mengajar secara fizikal lah, whiteboard mengajar secara fizikal, mereka boleh tulis sebelah-sebelah kan. So sekarang ni lagi infinite scrolling, jadi mereka boleh tulis tanpa batasan whiteboard yang fizikal tu, dan mereka pun suka juga sebenarnya sebab dia nampak interaksi dan dia nampak kelas, dan sama macam presentation saya yang lepas, kita nak dapatkan the feeling of community tu. Sebab tu saya buat competition di antara kumpulan 1, kumpulan 2 yang saya tunjuk tadi tu. Okay, so saya akan tanda, kalau saya tanda, saya akan tanda macam merah ke apa kan, saya kata okay, betul kumpulan 1 dapat 1 markah, so saya akan update dekat OneNote saya tadi, kumpulan 2 dapat 3 markah ke, kumpulan 2 dapat 5 markah ke. Lepas tu saya akan macam okay, kumpulan 4 siapa nak bantu betulkan kumpulan 4 punya jawapan, so nanti kawan-kawan dia akan masuklah, tolong betulkan, mungkin dia akan tulis jawapan dia dengan, saya akan tulis dengan color lain lah kat sini. Ni jawapan kumpulan 3 yang membantu kumpulan 4 ke contohnya. So tu contoh cara saya gunakan whiteboard dalam Teams lah. Tapi dalam Teams dia agak slow sikit daripada ini. Cumanya the general idea sama. Okay. Apa lagi? So ini contoh, ini gambaran whiteboard dalam Teams lah. Setting-setting dia tak sebanyak yang desktop. Yang ini semua agak sama, dan tapi kadang-kadang kalau kita kita kena bagi tahu dekat student supaya jangan gerak infinite scrolling tu terlampau banyak, sebab kalau dia gerak nanti, macam contohnya saya buat macam ni kan dekat screen Teams, bayangkan, lepas tu dia gerak ke sana sangat dekat pandangan dia, so dia dah luar daripada pandangan kita pula tak nampak apa yang dia contoh kat situ. Jadi biasanya saya kata okay, keep dekat tengah tu, kalau tak boleh juga baru bagi tahu saya, buat arrow ke baru dia conteng dekat sini, dekat luar ni, lepas tu kita akan semua gerak lah, gerakkan whiteboard tu untuk tengok jawapan dia dekat situ. Itu antara cabaran dia lah, tapi rasanya bila lama-lama dah biasa macam quite okay jugalah. These days pelajar saya yang kelas sejarah tu kadang-kadang mereka yang request, doktor nak guna whiteboard dah, sebab mereka lebih senang macam tu. Okay. Dan bila dah habis conteng boleh export image, yang ni pun kita sebagai orang yang host tu kita boleh sama ada participant nak edit atau tak. Okay. Okay, itu satu, dan mungkin yang ni yang terakhir lah, bahagian terakhir. Saya tunjuk yang tadi full screen ni tu macam print screen kan, so anda terus boleh conteng. Tapi saya rasa semua dah tahu boleh guna snipping tools juga. Cumanya macam kalau kita download daripada UKM Folio tu kan, kita ada contoh jawapan pelajar kan. So jawapan pelajar, kalau saya default dia akan buka dekat JPEG file, default dia akan buka di sini. Okay, jadi kalau anda nak, ni namanya Microsoft Photos kot ni, semua produk Microsoft ni. Dia akan kena pergi dekat edit and create ni, draw, pilih dekat edit and create ni, pilih draw, dan terus anda boleh conteng dekat sini lah. Saya pula tak nampak color dia apa. Okay, so kita kena, yang kat sini kita boleh pilih lah, kita nak pilih color macam-macam, ada merah, betul, salah, apa semua. Kita boleh klik save once dah conteng. Yang ni ada yang macam pensel pun ada, macam fountain pen yang ada tebal, pemadam ada lah. So yang ni Windows
Photos. Windows Photos kita boleh edit lah foto dan dia sangat berguna juga untuk menjawab soalan pelajar terutamanya dari segi matematik. So ini contohnya ni adalah kuliah. Ni pelajar tanya saya, doktor betul tak saya buat macam ni soalan dia kan. Sorry saya nak tukar pen tu. So kalau salah, kalau tak betul saya akan terus point out lah. Patutnya tak boleh tebal sangat. Kita ambil kenipisan, nipis sikit. Okay, ambil macam ni. Saya kata yang ni dekat R ni tak betul ke, yang ni buat di X ni salah ke apa ke. So saya akan komen dan mungkin kadang-kadang saya akan tulis jawapan yang betul dekat tepi sini dan akan bagi balik foto ni lepas dah save ni kepada pelajar dalam Teams ke, dekat email ke dan sebagainya. So tu fotos dan dan juga kita boleh buka kita punya image sama juga open with Paint kan. Open with Paint tu dia selalu jadi besar macam ni. So kita mungkin tapi Paint ni kita boleh je resizekan Paint ni. Tetapi apa yang saya nak tunjuk adalah kita boleh resizekan image ni. Tapi Paint ni dia lagi banyak option lah sebab Paint ni memang ada brushes lah, ada bentuk-bentuk lah. Tapi dia auto dia akan keluar pen macam ni. So anda pun boleh conteng menggunakan pen juga. So it depends lah sebab macam saya semester lepas saya ada 150 soalan, dia ada 4 soalan setiap pelajar, so dia ada 600 file. So pelajar tu ada yang tangkap gambar dengan jari dia lah, ada yang PDF, ada yang Word, ada yang JPEG, ada yang PNG lah file ni segala apa. Jadi saya alhamdulillah ada pen ni. Jadi boleh ada macam-macam cara untuk membuka file yang pelajar forwardkan kepada kita. Dan don't save. Dan contohnya adalah kalau snipping tools tu saya tunjuk je lah kat sini just in case. Double click untuk masukkan ni. Kalau snipping tools tu ada yang ini, snipping tool yang lama ataupun snap and sketch yang baru. Snap and sketch yang baru. Kalau snap and sketch ni kita boleh buka, lepas tu kita nak new dan kita boleh kita boleh select lah terus kan. Kita nak yang ni, dia akan terus keluar, dia akan terus kita boleh conteng di atas sini. So kita boleh guna juga snap and sketch ni. Dan kalau kita guna full screen snap ni, dia akan snap lagi full screen dan kita boleh conteng lagi yang kita telah conteng dan kita boleh save sebagainya. Dan kalau kita dah conteng macam ni, kalau kita guna snap and sketch ni, dia dah automatic ada dekat copy kita, kita tak payah klik copy lagi. Kalau kita katalah kita tambah, kita terus klik paste, dia akan keluar kat situ. Dia dah automatic ada dalam kita punya browser punya memory. So kita tak payah klik copy lagi. Kita boleh je nak klik, bukan yang ni. Kita boleh je nak klik copy tadi. Dia tak klik copy tadi kat sini. Kita boleh klik copy, ni copy. Tapi once kita dah snip and sketch ni, dia dah automatic copy dan kita boleh terus pastekan sahaja dekat mana-mana. Dia akan auto ada dalam kita punya memory. Macam kalau kita klik print screen, dia akan auto ada dalam kita punya memory. Kita boleh paste dekat pen, kita boleh paste dekat tempat yang berbeza lah. Yang itu satu. Dan ini contoh yang saya buat lah. Pelajar tanya saya ni, saya kata salah. So saya contengkan jawapan yang betul dekat tepi ni. Saya rasa itu saja buat masa ni, itu pun dah terlebih banyak dah ni. So bagi saya, kelebihan Wacom tablet yang saya nampak adalah penggunaan dia, first dia murah. Macam saya pun rasa saya nak kena beli backup ni dan dia ringkas, kita hanya perlu fikir pasal pen tu je. Sebab asalnya saya nak beli tablet, so saya tanyalah kawan saya tablet Samsung semua berapa kan, ribu-ribu. So it's an investment. So sebelum beli tu saya kaji tu banyak sangat benda leceh. So akhirnya kawan saya daripada UK cadangkan, awak ajar Max kan, awak beli je lah Wacom tablet ni. Lepas tu dia kata murah je. So saya cakap, betul juga, cari online beli. Sebab tu tak tahu pun Wacom tu company apa. Dan dia boleh digunakan dekat pelbagai alat. Dan saya rasa kalau saya kembali ke office satu hari nanti, saya akan bawa Wacom tablet ni dan attachkan dekat desktop saya lah kalau saya perlu mengajar daripada kelas ataupun dalam secara live pun penggunaan dia adalah baik saya rasa. Sebab boleh terus conteng di situ. Dekat tu saya pakai PowerPoint juga kan, jadi baguslah. Keduanya dia adalah
PDF lah, PDF tu yang paling membantu. Dan ketiga dari segi ergonomiknya, untuk saya lah itu antara yang penting. Dan saya rasa rakan-rakan pengajar lain tolonglah jaga tulang belakang masing-masing, tengkuk masing-masing, semua bahaya sekarang ni. Dan makin bertambah orang yang pergi kepada fisioterapis disebabkan kita sentiasa tunduk, tengok dekat tab betul phone lagi tunduk. So I think it's important to take care of our health. So itu saja kot kongsian saya. Ada banyak lagi, silakan explore sendirilah. Saya galakkan exploration. Ada tu? Baik, terima kasih banyak Dr. Fatimah. Saya rasa satu perkongsian yang sangat mantap. You know, nampak macam senang je kan. You started off by telling us the price, but the value I think exceeds the 200 ringgit that you pay for it kan. Saya rasa. Kemudian ada satu soalan, mungkin warga yang hadir tu tak sempat catch the early punya presentation. Model tablet apa yang Dr. Fatimah cadangkan? Oh, yang ni One by Wacom ni. Saya bagi terus kotak yang macam unboxing lah pula kan. Dia simple ni, dia kecil ni je sebenarnya. Dan yang model yang saya tunjuk, mungkin saya tunjuk yang balik yang saya beli dekat Shopee tu. Nama dia yang tepat, saya pun tak ingat nama dia, CTL something. And it's only 200 ringgit you said. Yeah, about 200 yang ni, ringgit. memang harga dia 200. Yang ni yang actual saya beli kat Shopee tu. Yang ni, Wacom One CTL Small Creative Drawing Pen Tablet. Boleh search lagi kat digital Shopee, mall saya rasa. mungkin dapat. Sebenarnya saya search dekat Lazada juga, tapi yang paling murah dekat Shopee. So akhirnya saya beli dekat Shopee. Setakat ni lah, itu tahun lepas. So tahun ni mungkin lebih banyak orang dah pakai. Mungkin ada yang lebih murah lagi ataupun dah mahal ke, tahulah kan. Yang tu saya tak tahu. Tapi saya beli daripada Shopee kerana saya dapati harga dia yang paling murah yang ini, dan saya tengok seller dia tu pun nampak macam boleh dipercayai lah. Ada lagi? So ada banyak komen yang macam sebagai reflect in terms of reflection. So basically overall it allows you to be more interactive with your learners kan. In terms of your teaching, you are able to access a lot more whiteboard features and features on in the computer that you would not be able to otherwise. Ataupun kalau boleh pun melalui mouse, tapi dengan adanya pen tu lebih kemas sikit lah. Ya, betul. Tapi dia memang tak ada wireless ya Dr. Fatimah, dia kena USB tu. I mean, mungkin yang mahal tu ada kot. Ada. Saya tak kaji lah. Saya rasa buat masa ni mungkin wireless tak perlu sebab kita memang berhadapan dengan komputer. Tapi macam Dr. Fatimah sebut, nanti one day when we go back to the university, and kalau kita cucuk je dekat desktop di bilik kuliah tu, and then kita nak jalan-jalan anywhere, lepas tu nak scribble on the webcam, and then nak screen tu nak nampak dari mana-mana dekat tempat belajar. Oh, itu very nice lah kan, boleh contek. That's what the iPad is allowing us to do kan. Tapi dia iPad, so it's a whole gadget in a different ecosystem. Yeah. Ada satu soalan tapi berkenaan topik slightly different. So I don't know whether you are able to address this. Macam mana nak letak deadline dalam OneNote? Itu soalan masa OneNote tadi. OneNote punya deadline dekat Teams ke? Yang tu saya tak pernah pakai lagi. Tapi dekat Teams dia ada assignment feature. Kalau nak guna boleh letak deadline. Alright, okay. Saya rasa dari segi soalan, tiada lagi soalan yang kita terima. Sekiranya warga ada soalan, boleh kita bertanya kepada Dr. Fatimah. We can have 1 or 2 minutes more before we end the session. Ada soalan ke? Mungkin dah tak ada kot, nampak. Soalan boleh digunakan pada PDF. Boleh. Maybe you can show your email address one more time, Dr. Fatimah, yang your boleh. itu. So in case they want to ask you any questions ke tapi itulah, saya disclaimer, saya bukan pakar lah kan. Practitioner is as strong as an expert. I think practitioners you have a lot more to share because you use it in the field, and your knowledge is, I think sometimes is more detailed. Because you know the pitfalls, you know what it can achieve and what it can't achieve, you know.
So do you welcome any emails if anybody has any Boleh, questions? silakan. So sekiranya ada soalan lanjutan daripada sesi ini, warga boleh beremail kepada Dr. Fatimah pada email address yang tertera. But dari segi perkongsian, saya rasa satu perkongsian sangat mantap petang ini. So bagi pihak pengajaran Prof. Engineer Ahmad Kamal, Dr. Ahmad Kamal Arifin dan warga pengajaran, kami mengucapkan beribu-ribu, berjuta-juta terima kasih. Khasnya dalam bulan Ramadan ni, tak kering tekak, Alhamdulillah Dr. Fatimah. Tak apa, semoga bertambah-tambah lagi pahala puasa. Amin. So terima kasih banyak. Maybe your final thoughts on the use of WECOM for teaching and learning and assessment. Final thoughts mungkin itulah, saya rasa saya beli Wacom tablet ni pun kerana saya mahu lebih engage dengan pelajar. Sebab pengajaran dalam talian tu saya rasa dia orang diam je. Jadi sekarang ni dalam kelas sejarah matematik saya memang akan tanya mereka dalam kelas secara aktif. Saya dah bahagikan kepada kumpulan dan saya kata, saya buat macam ni, saya kata okey, tengok video ni, saya akan tanya soalan daripada video dan mungkin awak boleh google jawapan dia. Lepas tu setiap kumpulan tu saya akan tanya, okey, kumpulan ni ada tak? Siapa yang tak ada dalam kumpulan ni? So saya akan actively monitor dalam kumpulan. So saya rasa mereka, pelajar pun mereka mahu human contact macam tu. Dan in fact saya bagi tugasan dalam kumpulan yang mereka terpaksa bincangkan. So saya buat channel-channel dekat team tu, saya masuk channel tu sikit-sikit. Betul dia macam, terkejut doktor macam tu kan. So dekat channel tu saya kata wajib buka kamera untuk yang channel tu lah. Saya nak tengok muka mereka satu persatu. So saya rasa dari segi pengajaran, mereka suka kalau kita ada komunikasi dan human touch dan benda-benda macam ni yang whiteboard semua menunjukkan bahawa kita mengincludekan mereka, masukkan mereka dalam proses pengajaran tu sendiri dan mereka saling mengajar, peer teaching di antara satu sama lain dan mereka tengok kawan boleh buat, mereka pun boleh buat. Itu sajalah yang saya rasa antara kebaikannya setelah saya beli Wacom tablet ini dan saya gunakan whiteboard dalam Teams ni untuk engage mereka dan kumpulan-kumpulan untuk naikkan spirit competition di antara pelajar lah. Baik, terima kasih banyak. Saya rasa dari segi psikologi of learner engagement pun jelas seperti Dr. Fatimah tunjuk tadi. When you teach them step by step, the process of learning becomes clearer. Whereas if you just show it to them PowerPoint slide, the whole thing is there. It's a different kind of acquiring of knowledge, kan? When you do one step, but you write another step, it's almost like you're teaching them step by step the process, kan? So terima kasih banyak dan kepada warga yang hadir hingga ke akhirnya, terima kasih banyak kerana kesudian menghadiri sesi kita. Saya pulangkan semula sesi ini kepada saudara Mike. Terima kasih Mike.